Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita kembali dengan tutorial nombor 3 untuk home video making. Ya. Jadi sebelum itu saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri kepada semua yang menonton tutorial ini dan minta maaf kerana agak terlewat sedikit oleh kerana sambutan Hari Raya. Jadi seperti mana yang telah saya janjikan, untuk tutorial kali ini saya akan terangkan cara pengurusan file folder. Pengurusan file dan macam mana kita nak simpan supaya mudah diakses. Jadi dengan timbunan-timbunan file yang diambil, file-file foto dan juga video pendek yang kita ambil apabila kita dah mula berjinak-jinak dengan fotografi, dah ada kamera, dah ada smartphone. Jadi start ambil gambar dan gambar-gambar itu tersimpan somewhere lah. Jadi bagaimana kita nak simpan dia, nak menguruskan supaya mudah untuk diambil dan kita cantumkan untuk wujudkan video keluarga. File-file adalah disimpan di dalam folder mengikut tahun dan setiap tahun dipecahkan kepada bulan. File-file yang disimpan di dalam bulan adalah dinamakan mengikut konvensyen penamaan. Kita dapati bahawa penamaan yang dibuat mengikut kamera yang mengambil foto adalah berbeza. Yang diambil dengan kamera Samsung adalah seperti ditunjukkan, dan dengan kamera Sony SLR seperti ditunjukkan. Ianya berbeza. Saya cadangkan di sini convention nama atau naming convention mengikut tarikh lokasi aktiviti. Dan tarikhnya adalah didahului dengan tahun, bulan, baru diikuti dengan hari. Supaya ianya tersusun secara automatik mengikut mana yang lebih awal. Saya akan walk through proses menamakan semula file-file ini menggunakan perisian yang saya gunakan iaitu AC/DC. Tetapi sebenarnya perisian mana sekalipun boleh diguna pakai sekiranya ia mampu membuat batch renaming atau penamaan semula secara group, secara batch. Pertama kali kita memilih file, foto ataupun video yang diambil pada hari yang sama. Dan selepas itu kita cuba kita modify dia punya naming dia tu. Dan file pada hari yang sama adalah mengikut turutan. Kemudian kita pergi kepada hari yang kedua dan lakukan perkara yang sama juga. Dan seterusnya.
Setelah semua telah dinamakan mengikut tarikh, kita melihat satu persatu foto atau video tersebut dan kita ambil foto-foto yang mempunyai aktiviti yang sama ataupun pada tempat yang sama dan namakan lokasinya. Kat sini rumah MPI, rumah saya itulah. Selepas itu fine tuning, nyatakan aktiviti pada rumah MPI tersebut. Dan seterusnya kita membuat batch by batch. Jadi setiap foto akan mempunyai tarikh bermula daripada tahun, kemudian bulan dan hari, kemudian lokasi di mana ianya diambil dan selepas itu final point sama ada aktiviti ataupun lokasi yang lebih tepat lagi. Dan begitulah proses renaming. Kita akan lihat apa yang jadi kepada file-file folder berkenaan selepas proses renaming selesai. Ya. So kita tengok semua tu di dalam folder mengikut tahun dan di dalam tahun telah dipecah kepada bulan dan ada juga folder yang bukan hanya setakat bulan tetapi aktiviti. Kalau apa ni di dalam folder saya ni ada majlis pertunangan anak saya khaskan ke dalam subfolder yang tertentu lah. Jadi begitulah ya. Jadi file-file yang telah dinamakan semula itu tersusun di dalam folder mengikut tahun, bulan dan ada aktiviti dan ia tersusun mengikut yang awal sehingga yang akhir. Oleh kerana itulah the benefit yang kita menamakan mengikut tahun, bulan, hari, follow up dengan serial number dia dan dengan lokasi atau aktiviti. Okey, kita telah selesai proses penamaan file-file kepada convention yang saya cadangkan. Dan kita telah susun file-file tersebut ke dalam folder mengikut tahun dan subfolder mengikut bulan. Dan ada subfolder khas untuk aktiviti yang tertentu. Okey, setelah kita laksanakan begitu, saya telah
di dalam tutorial nombor 2 menyatakan bahawa adalah penting untuk kita kenal pasti elemen emotif di dalam foto-foto. Dan maksudnya adalah foto-foto yang pada anggapan kita adalah istimewa, mempunyai nostalgia tertentu ataupun menandakan bermulanya sesuatu aktiviti ataupun keadaan di mana kita merasa sangat seronok dengannya. Dan selepas itu, untuk kita menjadikan foto-foto ke dalam bentuk home video, kita perlu select foto-foto berkenaan ke dalam folder yang baru. Dahulu saya nyatakan bahawa ianya adalah favorite folder, tetapi saya telah namakan semula sebagai selection. Jadi bermula pada tahun 99 rasanya, dan seterusnya saya telah sedut kopi file-file, foto-foto, klip video yang saya rasakan nostalgic dan memasukkannya ke dalam selection folder yang berkenaan. Dan daripada sinilah kita akan gunakan untuk jadikan ia sebagai asas kepada home video yang akan kita terbitkan, yang akan kita buat. Dan dengan menggunakan convention mengikut tarikh di depan, jika kita dapati kita perlukan lebih foto untuk sesuatu event, berdasarkan dia punya date tu, kita boleh ambil balik, kita boleh ambil lagi di dalam folder yang telah kita simpan. Okey. Jadi daripada selection folder tu, kalau kita nak lagi, kita base atas date tu, kita boleh cari dengan mudah di dalam folder asal. Ya, dan saya akan tunjukkan selection folder berkenaan yang saya gunakan secara peribadi. Dengan tersusunnya file-file tadi di dalam folder-folder tersebut, maka kita bolehlah meneruskan kepada yang seterusnya untuk memilih ke dalam selection folder. Di sini saya go through selection folder yang telah saya wujudkan untuk foto-foto dan video klip saya sendiri, dan tuan-tuan bolehlah membuat untuk foto-foto tuan-tuan sendiri. Saya tunjukkan beberapa folder mengikut tahun hanya untuk memberi gambaran bagaimana selection folder ini kelihatan, ya. Jadi sekianlah dulu untuk tutorial number 3. Jadi kita telah cover the process of file management dan selection, dan dengan itu kita sudah berupaya untuk menghasilkan home video. InsyaAllah di dalam tutorial nombor 4 nanti saya akan introduce kepada proses menjadikan ia sebagai home video. Okey, minum air dulu dah. Okey, thank you.